Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, korang yang baru dekat channel ni, nama aku Kamal Don, dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang tu lupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah sangat terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so ni aku nak bagi tahu korang awal-awal ni. So, aku nak buat giveaway. Tapi giveaway ni dia menyeluruh. Menyeluruh tu apa? Macam-macam korang boleh dapat. So, aku nak bagi emas, jongkong emas yang 1 gram tu aku nak pilih dalam 3 orang. Harga tak silap aku satu tu dalam 300 lebih. Okay, so ini giveaway. Manalah tahu korang ada rezeki. Okay, kedua aku akan bagi baju tidur yang macam-macam jenis ni. Dia ada macam corak wire, corak macam-macam jenis lah kan, macam tu. So and then selepas tu baru aku akan belikan korang si PUBG, Zem Zepeto, Roblox, Mobile Legends, Diamonds Free Fire, semua tu aku nak pilih dalam 5 orang. So macam mana korang nak menang ni? Senang je. Korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Okay, korang tekan link tu, download. Lepas korang download, buat account. Lepas tu screenshot. Lepas tu hantar dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Semoga ada rezeki korang. Ini giveaway. Okay, aku tak pernah paksa untuk korang buat benda ni. So aku akan pilih beberapa orang je sebenarnya, sebab ni kan giveaway kan, macam tu. Takkanlah aku nak bagi semua, banyak juga tu kan. So kalau ada rezeki korang, adalah selamat mencuba. Ingat, aku tak pernah paksa. Okay, okay guys, so hari ni macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, aku memang nak buat noror. So noror kali ni dia lain sikit, sebab memang ni cerita seram. Macam kita mula cerita-cerita dulu tu lah. Ni memang cerita ni aku dah pernah sekali hari tu tercerita dekat live TikTok, sebab diorang memang nak sangat cerita seram dekat live TikTok. Jadinya aku cerita ni dekat diorang. Cerita ni mungkin taklah seram sangat, tak adalah seram sangat, tapi ini memang pengalaman aku baru-baru ni. Baru-baru ni macam korang tahu, aku demam teruk sangat. Okay, kalau korang nak tahu kronologi aku demam tu, maksudnya orang kata macam mana aku boleh demam, and demam tu macam mana, apa semua, kenapa demam tu. So sebenarnya aku dah mula demam start daripada rumah ni dulu. Kau faham tak? Aku pindah rumah ni waktu tu memang dah nak raya haji dah. Dalam 3 hari ke 4 hari nak raya haji macam tu, aku dah start demam. Memang teruk juga demam. First waktu demam tu sebab aku minum air Vitagen banyak sangat. Okay, aku ni ada tonsil. Kau faham tak? Kalau kita ada tonsil lah macam tu, kalau minum air sejuk nanti tonsil tu bengkak macam tu kan. So waktu tu aku minum Vitagen tu banyak sangat. Lepas tu waktu dah nak tidur tu aku bersin. Lepas tu aku macam hingus tak berhenti-berhenti keluar. Aku tak tahu kenapa kan. Lepas tu macam esok tu, aku ni nak demam ni kan, badan rasa lemah. Lepas tu mengantuk, rasa nak tidur kan. Lepas tu esoknya tu aku pergi studio juga tau. Aku pergi studio. Aku buat kerja macam biasa, apa benda semua lebih kurang. Lepas tu aku rasa macam memang tak larat sangat. Aku memang, ya Allah, kenapa tak larat gila ni kan. Balik rumah tu malam tu memang badan aku dah panas sangat. Memang panas betul. Aku tak tahu nak buat apa. Aku pula duduk seorang kan. Nasib baik orang kata waktu tu aku ada ubat sesema, tapi ubat demam aku tak ada, Hanat. Jadinya aku demam, tapi aku just makan ubat sesema. Jadi demam aku ni tak hilang-hilang. Okey, dalam 3 hari aku demam tu tak hilang-hilang. Kau bayangkan macam tu. Aku turun bawah ni, kedai bawah ni, nak cari Panadol dekat tempat aku ni, habis. Dia ada Panadol untuk orang sakit period krem. Kau bayangkan buat apa? Buat apa aku nak beli Panadol period krem kan? Sebab aku demam. Lepas tu aku macam mana ni kan, demam, tapi Panadol tak ada. Lepas tu pergilah keluar dengan Kak Shi kan. Kak Shi dengan anak dia apa benda semua, cari Panadol. Alhamdulillah dapat makan Panadol. Minum air badak. Air badak tu orang biasa panggil air cap badak. Air cap badak tu untuk turunkan suhu badan. Lepas tu aku beli cool fever apa benda semua lebih kurang lah. Lepas tu dia macam baik sekejap. Macam tu, kau faham tak? Baik sekejap. Sebab aku ada tonsil. Tonsil kat dalam ni biasanya kalau nak sihat kena makan antibiotik. Tapi aku tak makan antibiotik. Jadinya aku tu sihat sekejap je. Lepas tu bila aku balik ke Kuantan, abang aku pula demam. Aku nak balik kampung, aku pula demam balik. Kau faham tak? Dia demam, lepas tu baik, dia demam balik. Tuhan tahu. Itu yang tak boleh sebenarnya. Waktu dah raya haji tu kan, orang raya haji bergembira kan, hari raya korban, sana sini, aku tak merana. Ambil buat-buat vlog tu, ya Allah weh, tekak aku sakit
sakit sangat weh. Tokak sakit, hidung berair-air penuh dengan hingus. Lepas tu aku macam, aduh ni macam mana pula ni. Orang raya haji best-best, aku raya haji demam-demam macam ni pula kan. Nak dijadikan ceritanya, waktu dekat rumah mak saudara aku tu sekarat dah weh. Aku dah keparat, sekarat, karat-karat, parat-karat. Waktu tu dah macam redor betul dah. Badan aku panas sangat dengan penuh kahak ni dekat dada ni. Biasanya orang sakit dada sebab sakit hati. Ni tak. Sakit dada, sakit hati sebab kahak. Lepas tu aku macam, aduh, ini macam mana lagi sekali ni kan. Makin teruk demam aku sebab aku tak makan antibiotik. Lepas tu, inilah mula cerita dia. Daripada tadi aku demam, tak demam, ke demam balik ni, waktu aku on the way balik daripada kampung ke rumah aku. Okey, kita orang naik kereta macam biasa. Mula-mula patutnya kita orang ni nak bergerak pagi. Tapi tiba-tiba kita orang kena buat korban kita punya lembu tu pagi. Jadinya, bila kita buat korban pagi, kita orang kena bertolak dalam tengah hari ataupun petang ataupun malam. Masalahnya, ayah aku ada kerja. Bila ayah aku ada kerja, kita orang kena bertolak petang. Kita orang tak boleh bertolak malam. Sebab kalau bertolak malam, nanti esok ayah aku nak pergi kerja penat pula kan. Jadi ni kita kena bertolak petang. So, daripada kampung aku ke Kuantan dalam lebih kurang 3.5 jam atau 4 jam. Jadinya memang akan sampai malam. Ataupun paling cepat maghrib lah. Tapi memang kita orang sampai malam waktu ni. Dalam perjalanan balik tu, okey, kita orang macam biasalah dalam kereta kita orang buka lagu. Okey, kita orang jenis satu keluarga ni memang dengar lagu lah. Apa-apa lagu pun, tapi memang aku buka lagu Arab lah. Okey, aku buka lagu. Waktu tu kepala aku dah tingtong dah. Memang aku rasa macam, aku dekat mana, kat dunia mana ni kan. Macam aku betul macam kepala aku dah berdesing sebab suhu badan aku naik mendadak, faham tak? Jadinya kepala aku ni jadi macam berdesing-desing, faham tak? Jadi macam aku pening sangat. Aku tak tahu aku dekat mana. Macam tu aku tengah buat apa kan. Yang aku sedar aku buka lagu je kat dalam kereta tu. Kau bayangkan. Punyalah aku tak tahu aku buat apa dalam kereta. Lepas tu adik aku kat sebelah, Ilham waktu tu dia tak demam lagi. Macam tu dia okey je. Yang nak demam waktu tu memang mak aku dengan aku. Aku memang dah demam. Ibu waktu tu di awal-awal nak demam. Lepas tu nak dijadikan ceritanya tu, aku daripada buka-buka lagu Arab tu, aku bukalah selawat. Korang pernah tak dengar selawat yang Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna? Kau dengar kan? Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna. Aku buka tu dekat YouTube. Lepas tu disambung dekat kereta aku kan. Start je aku buka selawat tu. Okey, badan aku memang rasa lagi tak menentu. Lagi rasa macam tu aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia meracau-racau macam tu kan. Aku cakap, kenapa ni tak selesa. Pinggang sakit, tekak sakit, kepala makin berdesing kan. Lepas tu aku terpeleset kat tepi pintu kereta tau macam ni. Aku pandang luar tingkap tu lah macam ni. Aku pandang macam tu kan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya tu, tiba-tiba bau busuk. Aku tak tahu bau apa. Tapi itu bukan bau kentut. Bukan bau kentut manusia. Bukan bau kentut hantu. Aku tak tahu bau apa. Busuk sangat. Satu kereta tu, aku cakap kat mak aku, ibu-ibu bau tak? Tak. Lepas tu aku cakap kat ayah aku, ayah bau tak? Tak. Aku cakap kat adik aku tidur. Tu aku macam, aku seorang je ke bau kan. Busuk busuk sangat. Aku tak tahu macam mana nak cakap. Dia bukan tai, bukan kentut, bukan bau mulut orang. Dia punya dia nak cakap busuk dia tu bukan bangkai, bukan. Tiba-tiba bau busuk tau. Aku macam, kenapa bau busuk kan? Aku terberak ke kan? Kita risaulah. Kita demam-demam ni cerit-berit ke? Kita tak tahu, kau jangan gelak. Manalah tahu kita demam. Kepala berdesing, tak ingat apa-apa. Manalah tahu kita terkencing, terberak ke kan dekat dalam seluar kan. Tapi memang busuk gila. Lepas tu aku macam, bau apa ni? Lepas tu semua orang tak bau kan. Aku macam, okey tak apalah. Mungkin ilusi aku semata-mata. Sampai je, macam korang tengok vlog yang aku buat raya haji tu. Sampai je terus aku pergi klinik. Aku makan antibiotik, aku makan ubat, apa benda semua, aku tidur. So, waktu aku tidur tu, aku tidur awal dalam pukul 10.30 ke pukul 11 macam tu aku tidur awal. Aku mimpi. Aku ada mimpi budak perempuan, rambut dia panjang sangat, pakai baju warna kuning, tarik tangan ni dekat lebuh raya. Kau faham tak? Biasanya kita dekat lebuh raya tu naik kereta kan? Tapi ni tak. Dalam mimpi tu, aku dengan budak perempuan pakai baju warna kuning, rambut panjang tu, dia tarik tangan aku, kita jalan sama-sama. Bukan korang aku dengan dia. Faham tak? Jalan sama-sama dekat lebuh raya. Aku masih terfikir lagi sebab mimpi tu still vivid, jelas dekat dalam otak aku. Yang aku berjalan dengan budak perempuan tu, yang muka dia aku tak nampak, tapi rambut dia panjang, pakai baju warna kuning. Still jelas dekat kepala otak aku, mimpi tu. Tapi tu je lah yang part tu je yang jelas. Part yang lain-lain tu dia tak jelas sangat. Faham tak? Aku tak tahu, tak ingat dah sebab aku demam. Dia pimpin tangan aku, kita jalan sama-sama. Kau faham tak? Yang selebih-lebih mimpi tu memang aku tak ingat dah. Sampailah aku tersedar balik. Tengok-tengok pukul 3 pagi ke pukul 4.
aku makan ubat balik. Macam tu. Sebab waktu tu aku makan ubat memang kena ikut time 6 ke 4 hingga 6 jam aku kena makan ubat balik. Sebab kalau tak makan ubat macam tu, kita punya badan tak boleh recover lah, faham tak? Sebab kita ni kena makan antibiotik, kena makan ubat demam waktu kita demam. So ini kalau korang dengar sekarang ni ada bunyi sesama, okay, ada suara aku macam bunyi sesama lagi. Yes, aku macam still nak sembuh lah, faham tak? Maklah sembuh sepenuhnya lagi sebenarnya. Ada juga panas-panas tu, tapi aku still makan antibiotik lah. Macam tu, kena makan antibiotik. Sebab kalau kita tak makan antibiotik, macam aku cakap tadi, demam korang tak akan dapat recover balik. Percayalah cakap aku. Sekarang ni memang musim influenza, aku tahu tak? And then kalau korang nak tahu juga, aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi sebenarnya ceritanya macam ni. Start daripada aku buat vlog yang aku pergi dekat Pokok Buluh, lebih kurang macam tu, yang aku pergi kat Pokok Buluh tu. Start daripada tu, yang aku ada bagi penjelasan dekat last video tu. Aku ada dengar orang ketuk pintu kereta 4 kali, tapi aku dengar Ilham macam buat tak ada je lah, faham tak? Macam lantangan lah. Mungkin sebab silap kita orang juga untuk pergi dekat tempat-tempat macam tu. Itu silap kita orang first lah. Aku rasa itu memang silap aku. Lepas tu aku rasa dekat tempat Pokok Buluh tu is not a big problem, faham tak? Tak ada problem pun. Tapi yang problem dekat rumah tu, aku rasa. Untuk pengetahuan korang lah kan, sepanjang hayat aku lah dekat situ, aku tak pernah pergi pun jenguk rumah tu, faham tak? Aku tak pernah tengok. Tapi aku tak tahu kenapa hari tu betul-betul beraninya aku. Sebab apa? Sebab aku macam nak tunjuk kat korang juga rumah tu memang tak ada orang, kau faham tak? Aku pergi jenguk rumah tu. Sebenarnya niat aku tu nak masuk rumah tu. Kan ada tangga. Aku teringin nak naik tangga tu, nak pergi kat tingkat atas dengan Ilham. Ilham pula cakap, bang tak payahlah. Dia cakap macam tu. Bila Ilham cakap tak payah, aku tak beranilah. Kalau dia cakap okey, aku pun pergi dengan dia macam tu. Sebab aku teringin sangat nak naik atas tangga tu. Sebab pintu buka. Macam tu kan, pintu buka. Kalau pintu tutup, aku tak pergilah. Sebab pintu tu buka, macam kita boleh masuk, lepas tu keluar je lah kan. Tapi aku rasa kan, dekat rumah tu lah, aku rasa tak daripada aku pergi rumah tu lah, lain macam tu rasa. Serius. Aku terfikir sampai hari ni tau. Aku rasa bukan pasal aku pergi Pokok Buluh tu. Aku rasa pasal aku pergi tengok rumah tu tau. Rumah tu memang dah lama betul-betul tak ada orang. And then, yelah, kalau korang tahulah, kalau rumah dah lama tak ada orang tu, benda lain lah duduk kan. Takkanlah manusia pula duduk macam tu. Bukan binatang je yang duduk dalam rumah tu. Yelah, binatang macam cicak-cicak tu, yelah binatang lah kan. Tapi mesti benda lain pun ada juga duduk kan. Aku rasa silap aku kat situ lah. Sebab aku pergi jenguk rumah tu, cakap-cakap rumah tu kan. Rumah tu pula dah lama tak ada orang. Masalah aku lah. Balul, nak dia cerita cerita macam tu. Itulah sedikit sebanyak cerita seram yang tak berapa nak seram yang aku nak cerita kat korang sangat tu kan. Tapi tak cerita. Hari ni baru aku nak cerita kat korang. So aku harap korang terhibur dengan cerita kali ni. Macam tu sebenarnya dia ada panjang lagi cerita tu. Tapi aku saja nak cerita yang ni je dulu untuk korang. Kalau korang nak, korang komen dekat bawah, okay? So itulah sebenarnya kalau korang nak tahu waktu aku demam, kenapa aku banyak sangat skip buat video. Sebab tu aku terfikir-fikir mimpi tu. Kenapa aku dapat mimpi macam tu Mimpi tu pasal apa Bila kita mimpi, kita akan fikir tau kenapa kita dapat mimpi macam tu. Kau faham tak? Even kau mimpi kau makan tahi kucing pun, mesti kau terfikir, kenapa aku mimpi aku makan tahi kucing macam tu kan? Aku ni kucing ke? Lebih kurang. So macam itulah aku terfikir dengan takutnya kan. Tapi insyaAllah lah tak ada apa-apa, okay? Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horor ataupun konten-konten yang akan datang. So bye-bye.